Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Qais bin Abi Hazim radhiyallahu anhu qala sami'tu mustawridan akha bani Fihrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bimadza yarji'. Atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Qais bin Abi Hazim radhiyallahu an. Dia kata dia ada dengar Mustawrid radhiyallahu anhu berkata. Mustawrid ni daripada Bani Fihrin. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata bandingan dunia dengan akhirat itu ialah apabila kamu ambil jari kamu celup dalam air laut. Falyanzur bima yarji'. Bila angkat jari itu, tengok banyak mana air yang lekat di jari itu. Itulah dunia. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak habaq dekat kita. Dunia yang bagi kita besar sangat. Bagi kita semua. Bagi tuan-tuan dan bagi saya dan bagi ramai orang. Dunia ni segala-gala. Kita sanggup berperang kerana dunia, kita sanggup putus silaturahim kerana dunia, bahkan ada sebahagian orang sanggup bunuh orang kerana dunia. Rupa-rupanya dunia itu dibuat bandingan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalau kita celup satu jari kita dalam air laut yang luas, banyak mana air yang lekat di jari, itulah dunia. Sedangkan akhirat umpama air laut yang luas. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu an. Dia kata, inni la fir rakbi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iz ata ala sakhlatin manbudhah
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها قيل يا رسول الله من هوانها ألقوها قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها أو كما قال hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu an. Dia kata dia satu hari menunggang ataupun membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam atas satu kenderaan. Nabi bawa dia naik unta. Idza ata ala syakhlatin manbudhah. Dalam pada tengah duk naik unta tu, Nabi dengan dia lintah satu bangkai anak kambing. Anak kambing mati. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia kata agak-agak hampalah bangkai anak kambing ni hina tak pada tuan punya kambing ni. Nabi kata ni anak kambing ni mati, lempak macam tu saja. Agak-agak hampalah anak kambing yang mati yang dilempak macam tu saja ni, agak-agak ada harga tak di sisi tuan punya kambing ini. Kata Mustawrid, qila ya Rasulullah min hawaniha alqawha. Kata Al-Mustawrid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hina bangkai inilah maka tuan dia lempak dia macam ni. Dia kata, tuan tanya kami agak-agak bangkai kambing ni ada harga tak pada tuan dia? Yang tuan dia lempak ni, dia kata kerana tak ada harga lah tuan dia lempak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawaku di dalam kuasa Allah, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala ahliha. Nabi kata, aku nak abang dekat hampa, kalau hampa kata anak kambing, bangkai anak kambing ni tak ada harga pada tuan dia, dunia ni lagi tak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma', atau kama qal, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, kalaulah dunia ni harga dia setimbangan sayap nyamuk. Nabi kata kalaulah dunia ni di sisi Allah harga dia setimbangan sayap nyamuk. Kalaulah dunia ni ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma saqa kafiran minha syarbata ma', Allah tidak akan bagi satu orang pun kafir minum air di atas dunia ni. Kalau dunia ni ada value, ada nilai, ada harga di sisi Allah, kalau
dunia ni Allah sayang, kalau dunia ni Allah pandang tinggi sangat, Allah akan make sure tidak ada satu orang yang tidak beriman dengan dia yang diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 3 hadis kita baca berat. Berat hadis ni. Hadis-hadis ini menjadi kesukaan kepada golongan sufi. Mereka suka hadis-hadis macam ni, hadis-hadis yang nak melekangkan rasa sayang dunia daripada hati mereka. Mereka suka. Orang-orang yang memilih jalan sufi, mereka suka hadis-hadis macam ni. Supaya mereka tidak melihat dunia ni sebagai satu benda yang kita boleh gadai benda lain kerana nak ambil dunia. Mereka nak macam tu. Dan hadis itu, ketiga-tiga hadis yang kita baca itu sahih. Sekali lagi kita digest, kita hadamkan hadis ini. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira baina ad-dunya wal akhirah. Wa kana fi shakwah allazi qubida fihi akhadathu buhhatun shadidah fasami'tuhu yaqul مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata dia pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ma min nabiyyin yamradu illa khuyira baina dunya wal akhirah. Nabi SAW pernah kata, Nabi kata tidak ada seorang pun Nabi, melainkan apabila menjelang ajal dia. Tak kira Nabi mana pun, daripada Nabi Adam AS sampailah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun Nabi melainkan apabila dia sakit dan menjelang ajal, Allah Subhanahu wa taala akan bagi dekat dia pilih nak dunia ke nak akhirat. Nabi-nabi. Wa kana fi shakwah. Aisyah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika menjelang wafat dia. Tuan-tuan, Nabi Muhammad dia wafat di mana? Di rumah Aisyah. Dia wafat macam mana? Dia wafat di pangkuan Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya saksi yang melihat detik-detik akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah cerita dalam hadis ni, di antara benda yang berlaku di detik-detik akhir itu, dia kata Nabi dah pernah bagi tahu masa Nabi sihat dulu, Nabi kata tidak ada satu Nabi pun melainkan apabila menjelang wafat dia, khuyyira lahu, diberi pilih kepada dia, nak dunia ke nak akhirat. Nabi habaq macam tu, dia kata. Dan Nabi SAW sendiri menjelang wafat Nabi, wa kana fi syakwah, ketika Nabi sedang bergelut menghadapi detik-detik sakarat, detik-detik kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqul, dia kata dia antara benda yang aku dengar Nabi kata masa tu, dia kata. Nabi membaca sepotong ayat Quran, ayat 69 daripada surah An-Nisa. Nabi baca. Allah berfirman, ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nabi ni, tiba-tiba Nabi pi baca ayat ni. Maksud dia, ma'alladzina an'ama Allahu alaihim,
bersama dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat ke atas mereka. Siapa mereka ni? Orang yang Allah bagi nikmat kepada mereka dunia dan akhirat. Siapa mereka ni? Minan nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar seumur hidup dia dengan Allah. Was-syuhada, orang-orang yang Allah kurnia kepada mereka syahid. Was-salihin, dan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang baik-baik. Tak ada pasal tiba-tiba Nabi dalam keadaan mendekati ajal dia, tiba-tiba Nabi pikut, Nabi pergi petik ayat ni. Nabi pergi petik daripada banyak-banyak ayat Quran, Nabi petik ayat 69 surah An-Nisa. Yang ayat tu nak bagi tahu kata, siapa-siapa pun kalau boleh bila mati, dia nak bersama dengan orang-orang yang an'amallahu alaihim. Orang yang Allah bagi nikmat. Atas dunia, dia dapat nikmat Islam. Akhirat, dia dapat nikmat syurga dan keredaan Allah. Siapa pun nak benda ni. Siapa pun. Dan Nabi menjelang wafat, Nabi pikut, Nabi petik, Nabi baca ayat ni. Nabi kata bersama dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat ke atas mereka, minan nabiyyin, daripada kalangan nabi-nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, yang imannya benar kerana Allah, bukan lawak-lawak, bukan main-main, bukan pura-pura beriman. Was-syuhada'i was-salihin, dan juga orang-orang yang dapat kurnia mati syahid dan orang-orang yang saleh, yang baik-baik. Aisyah radhiyallahu anha bila dengar Nabi pi baca ayat ni, fa'alimtu annahu khuyyira. Aisyah kata, understood. Aku faham dah. Ketika itu Nabi sedang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi pilih supaya dia diwafatkan dalam keadaan dia bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Bersama dengan Nabi-Nabi yang dahulu sebelum daripada dia. Bersama dengan syuhada. Dan juga bersama dengan siddiqin. Bersama dengan orang-orang yang salihin. Nabi petik ayat tu pasal apa? Pasal Nabi menjawab kepada pilihan yang Allah bagi dekat dia menjelang wafat dia. Aisyah dan dia relate balik apa yang Nabi baca tu dengan apa yang Nabi habaq kat dia masa Nabi sihat dulu. Nabi kata tidak ada seorang Nabi pun melainkan menjelang wafat dia diberi pilih. Dia mau dunia ke? Dia mau akhirat? Bila Nabi baca ayat tu, bermakna Nabi memilih untuk nak akhirat. Kebaikan akhirat Allah bagi dekat dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Cerita menjelang wafat ni, terus saya panggil siapa mai pandai bercakap, pandai cerita, pandai ramai perasaan kita, bagi kita rasa gurun, dia tidak akan mencapai keadaan hakikat sebenar sakaratul maut. Tak akan sampai. Panggillah satu orang mai, dia boleh cerita dekat kita tentang saat sakarat. Saat tu, saat mabuk nak mati. Sakarat tu maksud dia mabuk. Perkataan sakarat tu maksud dia mabuk. Orang yang nak mati ni dia jadi kacau. Kacau tu dipanggil sakarat. Siapa lalu, siapa faham. Betapa getirnya saat itu. Saat nyawa nak terlucuk keluar tu. Betapa getirnya. Satu orang yang pandai, yang fasih bercakap, yang banyak ingat ayat Quran pun tidak terlepas daripada getir itu. Sakit satu bab. Cemas satu bab. Maka Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tahu Nabi ketika itu sedang diberi pilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pilih akhirat. Nabi pilih supaya dia diwafatkan dalam keadaan dia akan bersama dengan orang-orang yang mendapat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting akhirat daripada dunia. Itu yang kita duk baca banyak dalam Quran. Surah Ad-Duha. Amalan kita baca. Wad-duha wal-laili idza saja. Jemaah dekat ayat 4.
walal akhiratu khairun laka minal ula. Apa maksud dia? Dan akhirat itu khairun lak, itu lebih baik bagi kamu, minal ula, daripada dunia hak mula ni. Dunia yang kita tengok cantik, yang kita berebut, yang kita mau, yang kita sampai ketepikan agama kerana nak ambil dunia ni, Quran kata apa? Walal akhiratu khairun lak, akhirat itu yang lebih baik, minal ula, daripada dunia. Surah Al-A'la juga jadi amalan kita duk rajin baca dalam semayang. Tuhan kata apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah kata bahkan kamu semua hidup dunia tu yang jadi prioriti. Habanglah macam mana pun, pergilah mengaji berapa masjid pun dalam sebulan, ikutlah tok guru mana pun. Akhirnya apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dunia tu yang duk melekat dalam hati kamu. Tuhan kata. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan Tuhan kata apa? Akhirat itu yang sebenarnya jauh lebih baik, dan itulah yang kekal untuk kamu esok ni. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan kita ni orang-orang yang meletakkan Allah sebagai matlamat kita. Entah ke Tuhan, benda ni kita tak kuat tuan-tuan. Kita duk kata la haula wala quwata illa billah. Kita tak ada kuat. Nampak zahir macam kuat, kita tak kuat tuan-tuan. Siapa yang boleh bagi kuat kat kita? Illa billah, melainkan Allah. Kalau Allah nak bagi kita kuat, kita kuat. Tanpa Allah tolong kita, kita tak kuat. Kita tewas dengan dunia ni. Minta Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang matlamat kita Allah, keredaan Allah. Jadikan ikutan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu ikutan kita. Hak Nabi kata itulah yang betul. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan yang selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Yang kedua, jangan buang dunia. Kita baca hadis tadi, semua hadis berat-berat. Tapi dia tidak membawa kepada satu kesimpulan suruh buang dunia. Jangan buang dunia. Tapi jadikanlah dunia ni tempat untuk kita nak cari keredaan Allah. Nabi kata apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita cucuk tanam. Hasil dia akhirat esok. Tak boleh buang dia. Dunia ni tak boleh buang. Kok mana pun dunia ni duk ada kat kita. Gunakan dunia ni untuk kita petik hasil baik di hari akhirat esok. Yang ketiga, insaflah. Insaflah. Berapa ramai orang yang sudah mati. Rupa-rupanya mati tidak bawa bekal akhirat. Ramai dah orang mati ni. Ramai dah. Mak kita, ayah kita. Dulu daripada tutuk wan kita. Jiran tetangga kita, kawan rakan kita. Bukan sikit dah orang yang mati ni. Dalam kalangan hak ramai-ramai mati itu, ada di kalangan mereka ni, balik tak bawa bekal untuk akhirat. Tak bawa balik bekal. Pasal apa? Pasal Quran kata, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah hidup di dunia ni melainkan mata'. Mata' ni seronok. Dunia ni seronok, tempat seronok. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah hidup atas dunia ni illal mata', melainkan dia tempat seronok. Al-ghurur, dan sifat dunia ni dia menipu kita. Kita tengok, kita nampak macam baik benda tu. Kita ligan dia, kita hambat dia, kita kejar dia, kita dapat dia, rupanya dia merosakkan kita.
Sifat dunia ni ialah ghurur, menipu. Ghurur. Kan orang duk tanya, kadang-kadang dia, Ustaz, boleh tak kita main forex? Foreign exchange. Boleh tak boleh main forex? Kata. Pasal apa? Dia kata pasal nampak kena-kena gaya, cepat jadi kaya. Forex di antara contoh main duit yang bersifat ghurur. Dia ada unsur-unsur gharar. Dia soft gambling. Soft gambling. Judi cara halus. Nasib. Maka bila kita masuk pergi tengok pendapat-pendapat scholar dalam agama, hampir keseluruhan kata haram. Kerana dia ada unsur-unsur menipu. Dalam muamalat Islam tidak boleh ada unsur gharar. Unsur menipu ni tak boleh ada. Bila ada unsur menipu, tidak boleh. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Dengan kerana Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah hidup dunia ni melainkan sifat dia seronok dan menipu, maka ramai orang yang tertipu. Pemimpin tertipu sehingga mereka leka dengan kuasa yang ada. Tak jadi pemimpin, pangkang. Bila naik jadi pemimpin, jadi bengkang. Pasal apa? Pasal dia tertipu dengan kuasa. Ulama tertipu dan leka dengan populariti. Ulama sudah jadi selebriti. Ulama yang sepatutnya menjadi ulama memimpin ummah, itu sudah jadi secondary. Memimpin ummah itu sudah jadi nombor 2. Nombor 1-nya, dia gila populariti dan dia nak jadi selebriti. Pergi mana pun orang kena, syok, jadi biskut Mary kembang. Orang ni ajak selfie, orang ni ajak selfie, dia tenggelam di dalam dunia itu. Maka ulama tertipu. Pasal apa? Pasal itulah ciri-ciri dunia. Orang kaya tertipu sehingga dia jadi leka dengan ligan duit. Sudah ada 3 million, nak jadikan 5 million, nak jadikan 10 million, nak jadikan 50 million, nak jadikan 100 million. Orang miskin tertipu. Dia kecewa dengan kemiskinan sehingga mereka melewati batas-batas kekufuran. Nabi kata kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir miskin menjadikan dia kufur. Sedangkan kaya, miskin, itu ujian Allah kepada semua manusia. Siapa yang Allah uji dia dengan kekayaan, itu ujian. Kalau dia jadi orang kaya yang bersyukur dan dia banyak infak fi sabilillah, kekayaan itu memberi manfaat kepada dia. Kalau sekiranya Allah uji dia dengan kemiskinan, dia sabar dengan kemiskinan itu dan dia berusaha untuk memajukan diri. Kalau ditakdirkan dia tidak maju sampai bila-bila, usahanya itu menunjuk kata dia sabar dengan ujian Allah. Dia menjadi satu orang miskin yang mendapat untung di sisi Allah di hari akhirat. Tapi ramai manusia kaya tertipu dengan kekayaan dia dan orang miskin tertipu dengan kemiskinan dia. Suami tertipu sehingga lupa tanggungjawab dia. Isteri tertipu sehingga dia tidak taat suami dia. Anak-anak tertipu sehingga dia derhaka kepada mak ayah dia. Ibu bapa tertipu sehingga dia teralit dan tidak mendidik anak-anak dia. Ini dunia, tuan-tuan. Ini dunia. Dan dunia ni ternyata dia berjaya memperdayakan ramai orang daripada berbagai-bagai latar belakang. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'at. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq.
Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yakhunu wa yukhawwanu fiha al-amin. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qal ar-rajulu at-tafih fi amri al-'ammah. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Di dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tak lama dah akan mai satu zaman di mana dalam zaman itu penuh dengan tipu muslihat serabut alam. Nabi kata akan mai satu zaman yang Nabi sebut sebagai sanawatun khadda'at. Sanawat maksud tahun-tahun. Khadda'at yang menipu manusia. Siapa hidup pada zaman tu, dia jadi manusia yang confused. Nabi kata pada zaman itu, yusaddaqu fihal kazib. Malang sekali. Pendusta ditabalkan sebagai orang yang benar. Kaki pembohong, pendusta, dia dijadikan pemimpin. Wa yukazzabu fiha as-sadiq. Orang yang benar, orang yang amanah dituduh sebagai pembohong. Dia jadi upside down, dia jadi terbalik kuang, dia jadi jadi serabut, jadi penin, jadi tak tahu hak mana betul, tak tahu hak mana salah. Nabi kata hampa panjang umur, hampa akan jumpa zaman tu. Zaman di mana manusia ni dia jadi penin habis. Pengkhianat diangkat naik, orang-orang yang amanah dijatuhkan, dia jadi huru-hara habis. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan orang-orang yang khianat diberi amanah. Wa yakhunu fiha al-amin, dan orang-orang yang amanah dituduh khianat. Nabi kata bila jadi macam ni, wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Bila keadaan sudah jadi macam tu, muncul satu golongan yang Nabi sebut sebagai ar-ruwaybidah. Depa ni yang duk bercakap dan cakap depa laku. Sahabat bila dengar Nabi sebut perkataan ar-ruwaybidah, sahabat tak faham. Qila wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, siapa dia ni yang kata ar-ruwaybidah? Yang bila keadaan jadi kelang kabut, huru-hara, upside down, tiba-tiba bangkit satu golongan yang dikatakan ar-ruwaybidah. Depa ni yang duk bercakap, dan depa ni cakap depa orang dengar. Siapa depa ni? Orang Arab kata kalam depa ni kalam masmu'. Masmu' daripada kata sami'a. Sami'a dengar. Masmu' maksudnya yang didengar. Kalam depa ni kalam masmu', kalam yang didengar. Depa cakap tu benda tak betul, depa cakap itu tipu, depa cakap itu fitnah, tapi orang dengar. Qal, Nabi kata ar-ruwaybidah itu ar-rajulut tafih fi amril am. Iaitu golongan yang sebenarnya tak tahu apa. Nabi kata. Tapi mereka menjuarai isu-isu di dalam masyarakat. Golongan ni, Nabi kata betul-betul kosong. Nothing. Otak kosong. Tapi pandai gelembong orang. Orang dengar lepas. Ar-ruwaybidah itu daripada perkataan rabidah. Dia punya root word. Kata dasar dia rabidah. Maksud dia orang yang lemah dan tenggelam dalam keduniaan. Itu maksud rabidah. Mereka ni kira lemah. Mereka ni dipengaruhi oleh dunia. Otak kosong. Tapi malangnya, bila mai akhir zaman, manusia jadi pening, jadi tak tahu hak mana benang, hak mana tak benang. Orang betul dijatuhkan, orang salah diangkat naik. Bila keadaan jadi macam tu, mereka ni punya cakap, orang suruh dengar. Nabi kata bila mai keadaannya macam ni, jaga-jaga. Imam Asy-Syatibi, bila orang tanya dia, ar-ruwaybidah ni siapa? Secara mudah, secara jelasnya, kata Imam Asy-Syatibi, ar-ruwaybidah ini adalah golongan yang bodoh. Dia kata. Bahkan fasik, jahat. Sudahlah bodoh, jahat. Kata Imam Asy-Syatibi. Tapi pandai bercakap.
kata Imam Asy-Syatibi. Tapi pandai bercakap, dan mereka bercakap tentang isu-isu besar yang menyangkut hal orang ramai. Mereka bercakap. Dan malangnya cakap golongan ini didengari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pastikan menjelang akhir zaman ni kita belajar sungguh-sungguh dan kita belajar ilmu yang sahih. Yang kedua, beramallah dengan ilmu yang kita belajar. Buat, takat mana boleh buat. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita termasuk dalam golongan yang berdusta atas nama agama. Dan jangan sekali-kali kita menjadi pengkhianat kepada agama. Jangan. Dan jangan kita jadi manusia yang nak tunjuk pandai. Tak mahu. Kita tahu diri kita siapa, kita tahu kemampuan kita takat mana, jangan pergi beyond kemampuan itu. Kita mampu takat tu. Jangan lebih daripada apa yang kita mampu. Kerana itu akan menipu orang. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Kita sampai muka surat 330. Muka surat 330. Kita masih lagi dalam tafsir surah Al-Isra. Dan malam ni insya-Allah kita masuk ayat 16 daripada surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Maksudnya, dan apabila kami kehendaki bahawa kami binasa akan setengah negeri, nescaya kami akan mulakan dengan suruh orang-orang besar dan orang-orang yang berkelebihan di negeri itu untuk taat kepada Allah, dan mereka akan bantah Allah. Itu ayat dia, ayat 16 surah Al-Isra. Baik. Persoalan dia, pasal apa Allah jadikan syarat untuk Allah pelingkup satu-satu negeri dengan Allah bagi golongan mutrafiha perintah supaya taat Allah. Baik. Kata kunci dalam ayat itu ialah mutrafiha ataupun mutrif. Dalam bahasa Arab, mutrif. Siapa ni golongan ini? Mutrif ni siapa? Orang putih kata mereka ni golongan yang luxurious. Golongan luxury. Golongan yang kaya raya, hidup mewah. Kenapa ayat Quran kata golongan yang kaya raya ni disuruh taat kepada Allah? Kalau mereka bantah, mereka tak mau taat, maka Allah akan turunkan azab. Pasal apa? Pasal orang kaya sepatutnya kena taat Allah. Pasal Allah bagi dekat dia nikmat kekayaan. Dalam tafsir kata macam tu. Dan tak pasal-pasal kita baca ayat ni, Tuhan pergi sebut, wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha. Apabila kami nak binasakan sesebuah negeri, kami akan perintahkan orang-orang kaya, pemimpin-pemimpin besar yang ada dalam negeri itu, suruh taat kepada Allah. Fafasaqu fiha, dan mereka ni akan bantah, tidak mau taat Allah. Apabila berlaku keadaan ini, apabila berlaku syarat ini, Allah binasakan negeri itu. Pasal apa Allah pilih untuk nak suruh orang-orang yang kaya raya ni taat Allah? Pasal apa? Pasal mereka kaya. Siapa orang yang patut bersyukur pada Allah? Orang kaya lah patut lebih bersyukur. Pasal apa? Pasal Allah bagi kaya kat dia. Pasal apa orang sehat kena bersyukur pada Allah? Dia kena syukurlah pasal Allah bagi dia sehat. Orang yang Allah bagi kelebihan, dia lebih lagi kena syukur pada Allah daripada orang yang Allah bagi susah. Maka ayat ni kata apa? Apabila Allah nak membinasakan sesebuah negeri, Allah akan perintahkan orang kaya-kaya dan pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar dalam negeri itu suruh taat Allah, dan menjadi kebiasaan fafasaqu fiha. Depa ni akan bantah perintah Allah. Macam tu lah. Daripada dulu. Daripada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam.
Hadu lawan tak mau nak ikut Nuh ni siapa? Pembesar negeri dia lah. Sampailah kepada Nabi-Nabi yang berikut ni. Sampai zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Siapa yang duk challenge dia? Firaun. Firaun tu siapa? Raja Mesir. Dia sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang duk lawan Nabi? Pembesar Quraisy. Allah bagi dekat mereka kaya, Allah bagi dekat mereka kuasa, Allah bagi dekat mereka macam-macam. Mereka lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku keadaan ini, maka license sudah dapat, kemusnahan sudah boleh dilakukan ke atas negeri itu. Itu ayat dia nak bagi tahu. Baik, maka bantah mereka itu. Orang kaya-kaya ni semua bantah, tidak mau ikut Islam. Dan buta pasik mereka itu padanya, tiada ikut Rasul kami. Ini biasa. Daripada zaman dulu sampai bila-bila pun, selalunya hak lawan Islam ni ialah orang kaya. Selalunya. Out of 100, ada seorang yang bagus. Out of 100 orang kaya, ada seorang hak betul-betul bagus. Hak banyak ni apa? Derhaka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah bagi dekat dia nikmat kaya, dia balas balik dengan derhaka Allah. Begitu. Maka tidak ikut mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa haqqa 'alaihal qaul. Maka sebenarnya lah pada ketika itu akan perkataan dan kalimah binasa kami dengan datang azab ke atas mereka itu. Itu dia. Bila berlaku dalam sebuah negara itu, pemimpin dia, orang kaya dia, lawan Allah, tunggu kebinasaan nak mai. Oh, tuan-tuan lah ni pun sikit ke Allah Subhanahu wa ta'ala dia buat mai. 4 hari ke 5 hari lepas, cerita di Lake Michigan, Tasik Michigan di Amerika. Beku tu air tasik tu. Lake Michigan ni, Tasik Michigan ni, di antara 5 tasik terbesar dalam dunia. Tasik Michigan ni, dia duduk di North America. Dia punya keliling dia tu sangkut berapa wilayah di Amerika. Dia punya pantai-pantai dia tu sangkut berapa wilayah dia ada. Permukaan dia, saya tengok dalam ni, dia punya panjang dia 494 kilometer panjang. Tasik Michigan ni. Beku, tuan-tuan. Beku boleh lari, boleh main bola dia tu, kalau tahan sejuk. Pihak berkuasa Amerika bukan sahaja menasihatkan rakyat dia supaya kurangkan masa di luar rumah. Ni pasal cuaca yang ekstrim sejuk ni. Dan Kementerian Kesihatan dia pesan kepada rakyat dia, jangan tarik nafas deep. Jangan tarik itu, takut beku dalam. Allahu Akbar. Saya dulu baca tu, ya Allahu Akbar, Tuhan dia boleh buat, tuan-tuan. Malaysia ni kalau kata Allah bagi turun salji orang sehari ke, ya Allah, tak tahu, masjid tak main, pergi buka rumah kot dong. Teringin. Ni duk impun duit ni, kata satu hari nak pi berjalan Europe. Nak kepai air tu, nak balik tu je. Lepas tu boleh balik lah. Teringin salji ni. Depa yang duduk di negeri salji ni, tuan-tuan, macam ni punya duk kena. Ekstrim sejuk. Sampai pesan kepada rakyat ni, jangan tarik nafas panjang. Dia boleh beku dalam ni. Dia boleh rosakkan lung ni. Paru-paru boleh rosak terus. Dalam Facebook dia tunjuk cuaca sejuk ni, ambil air mendidih, cerok naik ke atas. Cerok-cerok tu jadi air terus. Itu dia, tuan-tuan. Sampai macam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh binasakan manusia dengan macam-macam elemen yang ada dalam alam ni. Allah boleh buat. Dia boleh buat main dalam bentuk cuaca, manusia boleh binasa dengan cuaca. Allah boleh buat main dalam bentuk nyamuk alih. Nyamuk alih. Kita duk baca cerita klasik macam mana Namrud mati, nyamuk masuk. Nyamuk tu hari ni nama sama, Aedes.
Dia boleh jadi penyebab kepada denggi dan dia boleh jadi penyebab kepada chikungunya. Nama satu lagi, chikungunya. Ni baru mai tang mana tuan-tuan? Sepadan Tai. Start kena border. Bukit Kayu Hitam nak masuk pi tu. Belah Danok, belah apa tu tengah duk mengamuk chikungunya yang berpunca daripada nyamuk Aedes. Nyamuk tu juga dia boleh bawa 2-3 macam penyakit. Allah boleh jadikan makhluk dia yang sekecil itu untuk membinasakan siapa yang Allah nak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Freezing weather yang kena di kawasan Chicago dengan kawasan Illinois, di kawasan menyebabkan mereka merana hari ini. Hundreds of flights, dia kata, have been cancelled. Kapal terbang pun tak boleh terbang. Bukan kata orang tak boleh duduk keluar rumah dah, kapal terbang pun tak boleh terbang. Dengan keadaan cuaca yang Allah buat main macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Susah sangatkah kalau Allah nak binasakan kita? Tak susah langsung bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh takdirkan macam-macam benda untuk nak bagi binasa kita. Jangan cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata fahaqqa 'alaihal qaul, maka sebenarnya lah perkataan kami ini. Kami kata kami akan binasakan negeri itu apabila orang kaya dan orang besar negeri itu menolak Islam, menolak Allah. Maka betul ialah apa yang kami kata. Fadammarnaha tadmira. Tuhan kata maka kami akan binasakan dia sebagaimana binasa seluruh penduduk negerinya. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, bila Allah guna perkataan dammara. Dammara ni maksud dia apa? Kena tu hancur terus. Blast, dalam bahasa orang putih kata blast. Fadammarnaha tadmira. Kami binasakan dia. Demolish, itu maksud dammara. Demolish, dia kena tu, dia runtuh, hancur lebok. Tuhan guna perkataan tu. Allah boleh guna macam-macam perkataan lain. Tapi Allah guna perkataan tu. Perkataan yang cukup padu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut fadammarnaha tadmira. Maka kami akan destroy. Kami akan flatten. Flatten, tak tahu? Rumah flat kita tahulah. Flatten ni maksudnya apa? Dia bagi flat. Bukan dia bagi rumah flat. Dia bagi flat. Dia bagi rapat. Kan macam kita orang Penang. Dia jamu apa semalam? Oh, kita kata berani kambing. Itu pagi flat. Flat ni orang Penang dia tak kata flat, dia kata apa? Rapat ni flatten. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia kata fadammarnaha tadmira, bila kami buat main azab yang kami buat main ni flatten. Bila kena rapat. Demikian yang dikatakan sifat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan malapetaka biasa. Ini azab. Malapetaka ni dia kena macam kena dekat Sulawesi macam itu malapetaka. Itu bukan azab lagi. Kalau azab dia bagi rapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi keluar pula dalam internet, pihak abang ada satu tiang 56 pula dah dekat Jambatan Pulau Pinang. Ya Allah. Saya pun baca juga lah. Itu kan bila pergi Tanjung ni, dia bagi pula satu cara nak tahu pula. Dia kata daripada tengah jambatan nak turun pergi ke island tu, ke pulau tu, dia kata dengan kelajuan lebih kurang 70 km sejam, kelajuan biasa, kelajuan yang ikut apa ni peraturan punya, dia kata dalam berapa minit kah kita akan sampai di tiang 56. Dua abang lagu tu pula. Apa hal dengan tiang 56 ni? Baca pula. Dia kata di tiang 56 itulah dia kata ada satu mulut puaka pula. Mulut puaka pula. Kita kata, ya Allah, apa tak nak kerja buat ni. Kunung-kunungnya dia kata di tiang tu ada satu pusaran ayak pula. Yang kalau pergi tengok, dia pergi duk tenang, tengok daripada atas tu, dia kata pusaran ayak tu membentuk muka satu perempuan tua dan pusang dia tu betul-betul mulut dia lagu duk ngangam macam nak telang. Duk kata lagu tu pula. Tu kalau siapa pergi duk berhenti motor, duk jengok tengok, takkan boleh jadi punca kemalangan pula atas jambatan. Depa ni punya duk buat cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita orang Penang kalau buat cerita memang takut dengar.
Memang takut. Pada pembohong ya. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Lalu Allah kata fadammarnaha tadmira. Bila mai masa kami nak umai azab dekat depa, maka kami binasa akan dia, akan sebagai binasa dengan ahlinya. Sekali dengan penduduk negeri itu kami akan tutup habis cerita depa dengan sebab derhaka depa kepada rasul yang aku utuskan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh. Dan sudah berapa banyak Tuhan tunjuk bukti. Tadi Tuhan kata, apabila orang kaya-kaya dan pemimpin negeri bantah, sudah cukup syarat untuk aku buat mai kebinasaan pada negeri itu. Kemudian Tuhan buat mai bukti. Tuhan kata apa? Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh. Berapa ramai dah, Tuhan kata, ni dalam ayat ni. Dan dah berapa banyak dah yang telah kami binasa daripada beberapa banyak umat daripada selepas Nabi Allah Nuh alaihi salam. Seperti Nabi Hud, dan juga kaum Nabi Saleh, dan kaum Nabi Shu'aib, dan kaum Nabi Musa, dengan sebab bantah mereka akan rasul mereka itu. Tuhan kata, aku bukan kata saja. Ada track, ada sejarah yang apa boleh track balik, boleh tengok balik. Berapa banyak dah nabi-nabi dulu, apabila umat dia lawan, dibinasakan. Benda tu clearly stated di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tuhan kata, pi baca, pi tengok balik. Dah berapa ramai yang aku kenakan benda ni. Firman Allah, wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Dan memadalah dengan Tuhan engkau itu, ya Muhammad, dengan segala dosa hambanya, amat mengetahui, lagi amat melihat zahir dan batin. Tuhan kata, cukup Tuhan aja tahu dosa kita ni. Tuan-tuan, bini kita tak tahu kita punya dosa. Dia tahulah dalam 5%, 10%. 80%, 90% lagi dia tak tahu. Allah tahu. Tuhan kata apa? Wa kafa. Dia kata, dan cukuplah bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Cukup. Allah tahu dosa hangpa. Bini hang tak tahu. Mak hang tak tahu. Ayah hang tak tahu. Anak-anak hang tak tahu. Member office hang tak tahu. Jiran sebelah rumah lagi tak tahu. Tapi cukup. Tuhan kata, aku tahu cukup. Orang lain tak tahu tak apa. Pasal hang nak balas ni, aku. Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan memadalah dengan Tuhan engkau, wahai Muhammad, dengan segala dosa hambanya. Tuhan mengetahui. Tuhan melihat bukan sahaja yang zahir, bahkan yang batin. Allah Subhanahu wa taala tahu semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dosa ni tuan-tuan. Dia ada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pasal dosa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Zar radhiyallahu an. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhir ahli al-jannah dukhulan al-jannah wa akhir ahli an-nar khurujan minha. Rajulun yu'ta bihi yawm al-qiyamah fayuqal i'ridu alayhi sighar dhunubih warfa'u anhu kibaraha. Nabi buat mai satu cerita lah hadis dia. Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala tahu siapa orang yang akhir masuk syurga dan siapa orang yang akhir keluar daripada neraka. Ni berapa ramai manusia ni daripada zaman Nabi Adam AS sampai kiamat ni, tak tahu berapa bilion, tak tahu berapa ramai manusia. Semua ni kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Tak ada seorang yang kecuali, tak ada. Daripada Adam AS sampailah orang yang last sekali esok ni. Tempat dia syurga atau neraka. Dalam ramai-ramai ni, Nabi kata ada seorang, dia akan jadi orang yang last keluar daripada neraka dan orang yang last masuk syurga. Nabi SAW kata, aku tahu, dia kata. Dan dia kata, rajul yu'ta bihi yaumal qiyamah. Ada satu laki-laki Allah akan bawa dia mai di depan Allah di hari akhirat esok. Fayuqal i'ridu alaihi sighar dhunubih. Dia ni,
Bawa mai dia terkonteng-konteng mai depan Tuhan. Bila mai, Tuhan kata apa? Tunjukkan kepada dia dosa dia yang sekecil-kecil. Tunjukkan dia. Siapa dia ni? Wallahu a'lam. Tapi akan ada seorang, dia ni dibawa mai depan Allah. Dan Allah kata, tunjuk dekat dia ni. Tunjuk dekat dia sekecil-kecil dosa yang dia buat. Tunjuk. Maka ditunjukkan. Dia tengok, Masya Allah, benda ni dia ada ingat kecil ya, pun ada rekod, tuan-tuan, tak terpadam. Ada rekod. Hak besar tu saya kata ni, hak kecil ni pun bawa keluar, dia pun tak ingat dah. Dia kata, Allah, bila tunjuk-tunjuk balik, tepuk dahi. Pergi, dia kata. Hak kecil pun, hak besar sekali lagi kalau keluar habis, dia kata. Hadis ni cerita macam tu. Warfa'u anhu kibaraha. Hak ni yang pelik. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Hak dosa-dosa besar ni angkat pergi buang. Tunjuk hak kecil ya kat dia. Fatu'radu alaihi sigharu zunubih, maka dibentangkan, ditunjukkan kepada dia segala dosa-dosa kecil yang dia buat. Fayuqal amilta yawma kadza wa kadza wa amilta yawma kadza wa kadza kadza wa kadza. Tunjuk semua benda yang dia buat ni, dosa-dosa kecil ni. Tunjuk. Dan diberitahu kepada dia, ni Syekh nak bagang, yang ni hang buat pada tarikh sekian-sekian. Tunjuk lagi, Syekh, ni hak ni hang buat pada tarikh sekian-sekian di tempat sekian-sekian. Begitu kat dia. Fa yaqulu na'am. Dia bila tunjuk-tunjuk tu terpaksa admit, terpaksa mengaku, na'am, ya betul saya buat. Saya dah tak ingat dah, tapi betul ya saya buat. Betul saya buat. Tak boleh nak bangkang. La yastati'u an yunkir. Nabi kata dia tak ada kekuatan untuk nak deny, untuk nak nafikan benda tu. Bila ditunjukkan, kata Syekh, ni benda ni hang buat. Ni hang yang mula sebarkan benda fitnah ni, kembang biar habis semua WhatsApp masjid, WhatsApp ustaz-ustaz pakai keluar habis. Pasang. Ni akhir zaman ni tuan-tuan, sedih. Yang rancak duk menyebarkan maksiat ni, yang rancak duk menyebarkan fitnah ni kadang-kadang ustaz-ustaz. Oh, yang tu yang sedih. Ustaz ni sepatutnya dia duk mengajar, dia duk baca ayat Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau mai kepada kamu satu berita dibawa oleh orang fasik, maka hendaklah hang tabayyun, cek. Dia duk baca ayat tu di masjid, duk pesan kat orang, dia yang duk forward benda tipu kat orang. Tuan-tuan, berkembang biak ni pula fitnah ni dalam WhatsApp siapa? Dalam WhatsApp masjid dan surau. Duk berkembang ni, di kalangan masjid ni duk berkembang. Benda tu tipu, benda tu dusta. Hari ni kita fitnah orang, esok kalau Allah pusing balik fitnah mereka kita macam mana? Nampak tuan-tuan? Betapa sedihnya masyarakat akhir zaman ini. Orang yang sepatutnya kita jadikan orang kepercayaan, dia menjadi orang yang menjadi penyebar benda-benda palsu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Allah tunjuk balik. Syekh, ni hang dulu buat benda ni pada sekian-sekian tarikh. Hang buat di tempat sekian-sekian. Beritahu. Dia tak boleh kata apa. Melainkan dia kata apa? Naam, ya betul, saya lah yang buat benda tu. La yastati'u an yunkir. Dia tak boleh nak deny benda tu. Pasal memang dia buat. Dia tak boleh nak kata tak. Pasal memang dia buat benda tu. Wahuwa mushfiqun min kibari zunubihi an tu'rada alaih. Dalam masa yang sama, takut dia ni. Takut saat lagi hak besar punya keluar. Ni baru duk keluar hak kecil pun dia dah kena teruk dah. Dia takut ni apa? Saat lagi dosa dia hak lagi besar akan dibentangkan. Hak kecil ni dah cukup mengaibkan dia di mahsyar esok ni. Bayangkan kalau hak besar didedahkan di khalayak ni. Takut dia ni. Fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Tiba-tiba dikatakan kepada dia ni, Tuhan sudah gantikan benda-benda buruk yang hang buat, Tuhan gantikan dengan hasanah, dengan kebaikan. Fayaqul Rabbi qad amiltu asya. Dia ni pula kata dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, tapi hadu tunjuk tadi tu sikit tu saya buat teruk pada tu lagi. Bila Tuhan kata kat dia,
Ada beberapa dosa yang hang buat, Tuhan dah padam. Tuhan dah ganti dengan hasanat, dengan kebaikan. Maknanya, takat tunjuk tadi tu ya, hang punya cerita. Lepas ni tak ada dah. Dia pula kata dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah. Ada lagi. Dia kata, tu baru hak kecil. Hak besar tak main lagi. Dia kata, la araha ha huna. Dia kata ni hak duk bentang-bentang tadi, saya tak jumpa lagi tu hak besar saya buat punya. Dosa besar saya buat punya, tak keluar lagi. Dia kata kat Tuhan macam tu. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik. Dalam hadis tu kata apa? Nabi sewaktu dia cerita hadis ni, Nabi sendiri gelak. Cerita benda ni. Cerita tentang satu manusia di hari akhirat esok, dibawa mai ke depan Allah, kemudian Allah tunjuk balik dosa-dosa kecil dia. Bila dia tengok tu dia main takut. Takut apa? Takut tu baru hak kecil. Hak besar nak tunjuk sat lagi. Dia duk takut. Dalam pada takut tu, tiba-tiba Allah kata kat dia, ada beberapa dosa-dosa hang Tuhan dah ganti dengan kebaikan. So, that's it. Habis dah hang punya cerita, habis dekat tu. Dia kata kat Tuhan, dia kata, ya Allah, tu hak kecil-kecil. Ada lagi hak besar saya buat, tak tunjuk lagi. Dia kata kat Tuhan, Tuhan, dia kata dia takut-takut saja Tuhan terlupa ke apa ke. Dia punya besarnya siang ni tak buka lagi. Dia takut. No, Tuhan kata, Tuhan dah ganti dah dosa-dosa hang tu dengan kebaikan. Tuhan kata. Bila Nabi cerita benda ni, Nabi dhahik, Nabi gelak. Gelak mengenangkan manusia ni di hari akhirat esok, punya jujurnya dia dengan Allah ni. Jujur. Atas dunia punya menipu dia ni. Tapi di akhirat esok, punya jujur. Pasal apa tuan-tuan? Takut. Macam atas dunia ni lah, tuan-tuan ni geng-geng hak duk kena bawa pergi SPRM, pakai baju color orange tu apa-apa semua ni kan. Takut tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh sembang dengan mereka juga tanya. Hang masa dia tahan itu, hang macam mana? Dia kata, dia tak boleh cerita dah. Aku tak pernah kena keadaan macam ni. Tak pernah kena keadaan macam ni. Tuan-tuan, ni interrogation, macam biasa pula. Kan? Interrogation ni tak kira lah SPRM ke, polis ke apa ke. Dia nak interrogate kita ni, dia bubuh dalam bilik ni semua sunyi, sepi dengan tak bunyi apa. Dengan aircon dia pasang maksimum sejuk. Masa tu tuan-tuan tanya apa buah abang habis? Dia create suasana tu. Suasana nak bagi kita ni tak cakap bohong ni. Duk nampak dah ni kalau kumbung sekali lagi karut punya benda. Habang habis semua. Tu baru interrogation manusia, tuan-tuan. Belum dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita dihisap oleh Allah. Takkan baru abang kata, hang itu hang kecoh tender harga 5,000. 5,000 tak ada apa lah. Aku kecoh 50 juta punya. Dia kata keluar hak 5,000 ni pun dah duduk ketang dah. Dia kata pay lagi keluar 50 juta. Dia duk ketang hak 5,000 ni. Dia duk takut hak 50 juta keluar. Tiba-tiba hak besar tu Tuhan kata, atas apa satu kebaikan yang dia buat, wallahu alam, Tuhan saja yang tahu. Tuhan kata, that's it, hang punya kih habis dekat ni ya. Allah dah ganti dah dengan kebaikan kepada hang. Tak apa satu kebaikan yang dia sudah buat sehingga Allah Subhanahu wa taala ampun dia. Bila Nabi cerita benda ni, kata Abu Zar radhiyallahu anhu, dia kata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik. Nabi pun gelak bila habaq benda tu. Gelak Nabi ni mengenangkan manusia ni, hatta badat nawajizuh. Dia kata sampai nampak gigi geraham Nabi. Nabi gelak mengenangkan kelaku manusia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abu Ayyub Al-Ansari pasal dosa ni, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, law annakum lam takun lakum zunubun yaghfiruha Allahu lakum lajaa Allahu biqaumin lahum zunub yaghfiruha lahum. Tuhan kata apa? Kalaulah manusia yang Tuhan buat ni sampai tak ada siapa buat dosa, Tuhan akan buat satu kaum lain dan kaum tu akan buat dosa. Dan mereka minta ampun, Tuhan akan ampun dosa mereka. Hadis ni jangan salah faham. Bukan maksud dia suruh kita buat dosa. Hadis ni nak abang kata, mana ada bumi tak ditimpa hujan. Nama kata manusia mesti ada buat dosa. Banyak, sikit, besar, kecil. Ada. Kalau sampai kata manusia sampai tak buat dosa langsung,
maka ternafilah sifat pengampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada sifat pengampun. Dia duk tunggu hamba dia yang buat dosa minta ampun dekat dia. Sampai semua tak buat dosa, sifat tu tak boleh nak ni. Tak boleh nak ampun orang. Allah akan buat satu kaum lain yang mereka ni akan buat dosa sikit sebanyak dan mereka akan bertaubat dan Allah akan ampun mereka. Jadi makna kata kita ni disuruh hindari dosa. Tapi kalau ada terbuat dosa, minta ampun kepada Allah. Dia nak apa yang tu? Hadis lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqah, hendaklah hangpa jauhi 7 dosa yang boleh membinasakan hangpa. Yang pertama apa dia? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Jangan. Syirik ni tak mah. Wasihru, sihir, jangan terlibat dengan amalan sihir. Wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, bunuh orang, jangan sekali-kali. Sama ada bunuh pakai pistol, bunuh pakai benda tajam, ataupun bunuh pakai ilmu hitam. Jangan. Jangan bunuh orang. Wa aklu malil yatim, harta anak yatim, jangan makan. Masyarakat kita, kalau ada kematian, dan masyarakat kita ni kalau ada kematian, orang yang mati itu ada anak tak cukup umur, dia buat kenduri arwah, jangan pergi. Pasal kita takut kot duit hak dia buat kenduri itu adalah duit peninggalan si mati yang sepatutnya menjadi bahagian anak yatim. Kita pergi bagus ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Rupa-rupanya hak depa duk suap tu ialah ketui-ketui api neraka. Wasayaslawna sa'ira. Depa tak ada tempat lain melainkan neraka tempat depa. Jangan. Jangan. Kita kata aku tak pernah makan harta anak yatim, tapi aku kena pergi makan kenduri rumah dia ni. Dia mati, dia ada anak kecil. Kita mana nak pergi tahu? Keluarga sudah pergi ambil duit yang sepatutnya jadi pesaka kepunyaan anak yatim. Pergi buat kenduri. Kita bagusnya bismillah, cekau masuk. Pergi kita. Elak benda tu daripada kena. Wa aklur riba. Riba tak mau involve. Dalam riba ni tak mau sangkut. Wattawalli yaumaz zahfi, kalau berlaku perang sabil jangan lari, dia kata. Wa qasful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan jangan tuduh orang perempuan yang baik-baik sebagai penzina. Ini semua dosa besar. Tuhan kata kalau hangpa buat benda-benda ni, binasa iman hangpa. Sebuah hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an, dia kata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda lis-salah fa asbagha al-wudu thumma masha ila salah al-maktubah fa sallaha ma'an nas aw ma'al jamaah aw fil masjid ghafarallahu lahu dzunubah. Ini pula dah tahu kita banyak dosa, kurangkan dosa kita dengan apa? Nabi kata ambil wudu bagi sempurna elok, pergi sembahyang berjemaah. Ambil wuduk bagi sempurna elok-elok, pergi sembahyang berjemaah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata tidak ada janji kepada orang-orang yang pergi berjemaah di masjid ni melainkan ghafarallahu lahu dzunubah, Allah ampun dosa dia. Benda-benda ni nak bagi ringan kita ni. Kita nak balik esok tak mau duk carry, tak mau duk carry berat sangat beban atas belakang kita. Kita nak kita balik pergi ringan. Hisab kita tidak banyak di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kita cerita dalam kuliah hari itu, orang yang jadi orang akhir masuk syurga ni, bila Allah kata dekat dia hang pi masuk syurga, dia kata nak pi macam mana? Dia kata syurga dah penuh, saya ni orang yang last. Tuhan kata hang pi, dia pi sekerat, dia patah balik, dia kata ya Allah, pi pun tak ada guna, saya ni dah hujung dah, tak ada tempat dah. Tuhan kata hang pi 3 kali, dia pun pi. Dan Tuhan kata kat dia kali ketiga ni, hang pi, dia kata aku bagi dekat hang tempat dalam syurga sebesar dunia, bahkan 10 kali ganda dunia. Nabi SAW kata apa? Masya Allah, dia kata. Nabi senyum. Nabi kata apa? Masya Allah. Orang hak last masuk syurga pun dapat 10 kali ganda besar dunia hadu ada ni. Kita kalau orang bagi satu kepala batih ni bagi kat kita pun tak larat jaga dah. Satu kepala batih ni bagi pun tak larat jaga dah. Kan? Dia bagi ni bukan kata dunia ni. Nabi kata bahkan wa asyrata amsalihha. Tuhan bagi dekat kawah last sekali masuk syurga ni. Dia duduk dalam neraka. Dia last keluar neraka dan dia last masuk syurga. Tuhan bagi dekat dia tempat dalam syurga ni bukan kata seluruh dunia hak dia duduk dulu.
10 kali ganda dunia ni Tuhan bagi kat dia. Orang hak last, hak masuk awal, nu tak tahulah. Tuan-tuan, percaya tak kata Tuhan ni maha kaya? Percaya tak? Tak percaya, inilah masalah hamba. Allah SWT ni Tuhan Al-Ghani, maha kaya. Al-Ghani, maha kaya. Kaya dia ni bukan macam kaya manusia. Kaya manusia ni kalau bagi, luak juga. Kaya Allah ni tak luak. Dia bagilah apa pun, tak luak kekayaan dia. Kayanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling mahal ni apa dia? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah dia tak mukir janji. Kalau dia janji orang yang last masuk syurga, dia akan bagi tempat 10 kali ganda dunia. Hak doa ni dia akan bagi. Pasal apa? Pasal Allah la yukhliful mi'ad. Dia tak mukir janji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak payah buat satu undang-undang untuk memastikan manifesto itu ditepati. Tak payah. Kan 2-3 hari ni daripada doa abang. Doa abang kata apa? Kena ada satu rang undang-undang ke depan esok lah. Untuk pilihan raya akan datang ni, tak kira parti mana, kalau nak bertanding, dia akan buat manifesto. Dan manifesto yang dia buat tu mesti dibind dengan satu undang-undang. Yang kalau dia tak tunai, dia boleh kena tindakan. Pasal apa? Pasal manusia. Manusia janji boleh tak ditepati. Tapi Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah tak akan mungkin janji. Apa dia janji dia bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian yang dikatakan dosa yang dibuat oleh manusia ni. So, dalam ayat tadi dia kata apa? Dia kata wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Dan memadailah Tuhan tahu dosa kamu zahir dan batin. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Dan barang siapa yang berkehendak dengan amalannya itu akan segera balas atas dunia. Ada orang dia bila buat amalan dia nak instant reward. Balasan mau segera. Dia mau segera. Dia pergi mengaji agama. Masuk universiti sampai dapat ijazah bachelor dalam bidang syariah. Disambung lagi buat master, sambung lagi buat PhD dalam bidang syariah wal qanun. Syariah dan undang-undang. Mengaji agama tu bagus dah. Tapi dia nak satu yang segera. Balasan yang segera. Maka akhirnya dia sanggup jual agama yang ada kat dia kerana nak ambil reward dunia yang segera. Tuhan beritahu dalam ayat ni, dia kata apa? Wa man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa yang nak dengan amalan yang dia buat itu balasan segera atas dunia. Siapa nak? Nescaya kami akan segerakan bagi kepada dia balasan di dunia ini dengan barang yang kami kehendaki bagi mereka yang kami kehendaki. Kalau itu dia mau, Tuhan kata aku bagi. Pergi mengaji agama, pasal apa? Pasal nak dunia. Aku bagi. Tak ada masalah. Lepas tu jual lah agama yang ada kan. Ilmu agama, knowledge agama yang ada, jual lah. Orang telefon nak panggil ceramah, 3,000. Jual. Tak ada kisah. Mana ni tempat mana panggil? Kuala Lumpur 5,000. Mana? Johor 7 sudah lah. Saya nak pergi kapal terbang bagi first class. Tak ada pun business class pun tak apalah, boleh. Mengaji agama. Mengaji agama sudah jadi macam tu. Agak-agak tuan-tuan lah. Ada tak ada ni? Kita buat contoh ni. Ada. Pihak-pihak masjid, haduk jadi tukang kontak yang ni nak panggil ni, kenal lah. Mereka ni siapa dia? Kenal lah. Bila telefon, macam ni punya main. Dan dia tak mau, dia kata tak apa cakap dengan PA saya. Pasal dia yang cakap segala, pasal dia ustaz. Bagi PA dia tak ustaz. PA lah tolong abang 3,000, 5,000, 7,000. Bila orang kata dekat dia pasal apa lagu ni? Oh, dia kata apa tak tahu, saya kenal dah, saya pergi sampai Johor tu bagi RM50. Saya kenal lah, dia kata. Dia mula duk kira lah, masa saya ni saya nak kena buat preparation dulu sebelum pergi, dengan perjalanan pergi airport, dengan terbang pergi sampai sana, dengan duduk sana, saya tinggal family, saya tinggal anak, dia kira habis semua. So kalau saya minta 5,000 tak boleh kot. Lepas tu dandan dia bagi kejap lagi, dia kata apa? Artis siapa boleh bayar sampai 20,000, habis.
Kawan-kawan kita yang duk jadi juru-atur program agama di masjid ni dua abang. Pada ustaz, Allahu Akbar, ustaz minta ambil macam tu, segan. Kita tu panggil juga lah buat macam mana dah. Panggil buat apa? Tu sah panggil. Tak ada dah pasal kalau dia mai boleh tarik orang ramai, dia crowd pula. Tuan-tuan, rupanya malam ni ada ayat dalam Quran bagi tahu benda ni. Tuhan kata apa? Man kana yuridul ajilah. Siapa nak balasan segera? Dia pun amalan. Amalan apa? Amalan dia menyebarkan dakwah. Itu amalan dia. Tapi dia nak balasan segera. Dia tak sabar dah nak tunggu hak Tuhan nak balas kat dia akhirat esok. Kalau dia boleh sabar saat hak Tuhan nak bagi kat dia di akhirat esok, lagi mahal daripada 5,000 yang hang minta ni. Dah, dia duk nampak dia nak al-ajilah, dia nak cepat, dia nak segera. Saya nak 5,000. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Kemudian Tuhan kata apa? Kami jadi baginya neraka di hari akhirat esok. Masuk ia di dalamnya dengan segala kecelaan. Atas dunia, hang tak sabar dah. Atas amalan dakwah yang hang buat tu, hang mau balasan segera. Hang mau dalam bentuk ringgit. Okey, aku bagi. Tapi akhirat esok, hang jangan harap aku nak bagi kebaikan dalam bentuk syurga sebagai ganti dia. Sebaliknya apa? Aku bagi dekat hang jahannama yaslaha. Neraka jahannamlah tempat masuk hang. Mazmuman madhura. Masuk dalam keadaan tercela dan hina. Tuan tak takut ke dengan ayat macam ni? Tak takut ke? Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Kemudian kami bagi kepada orang yang tak sabar dengan nak balasan dunia ni, kami bagi neraka jahanam. Masuk ia di dalamnya hal kecelaan. Lagi tertolak dia daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa kata ni tuan-tuan? Quran. Allah kata dalam Quran. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sebaliknya, siapa yang berkehendak dengan amalan dia tu balasan akhirat. Dia buat kerja, dia buat amalan, dia buat kerja dakwah dan sebagainya, dia nak Allah bagi dekat dia di akhirat esok. Dia nak yang tu. Dan beramal ia bagi akhirat akan amalan yang layak dengan dia. Dia buat, dia serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada mengerjakan apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegah kerana Allah semata-mata. Dan dia beriman sungguh dengan Allah. Dia membenarkan dengan hatinya kepada Allah Tuhannya. Dan Nabi Muhammad itu Rasul Allah kepadanya. Dan Quran itu kitab Allah kepadanya. Maka mereka itulah yang ada amalan mereka itu diterima oleh Allah. Lagi diberi pahala atasnya. Hak ni, hak lagi satu ni. Ikhlas dia. Tuan-tuan tengok ulama dulu-dulu. Mereka bukan selebriti. Mereka tak mencari populariti. Sampai hari ni, nama mereka orang sebut. Mereka warak dengan Allah. Tuan-tuan tengok contoh terdekat, kita kata Tok Guru ni Aziz. Pious. Orang putih kata pious. Dia seorang yang saleh dan satu orang yang warak. 20 tahun jadi Menteri Besar Kelantan. Macam itulah dia. Tak ada ingat nak tunjuk dekat siapa, tak ada ingat nak cari populariti, tak ada. Dia kira dia buat kerja ni amanah Allah. Dia maintain macam tu saja. Sampai hari ni orang sebut nama dia. Mulia namanya pada sebutan manusia. Lebih mulia dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan pernah dengar apa nama Dr. Ramadan Al-Buti? Dr. Ramadan Al-Buti, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Orang mana dia ni? Syria. Dia ni asal kelahiran dekat sempadan Turki. Dah meninggal dah. Satu contoh lagi kita nak bawa. Tadi kita bawa contoh lokal. Almarhum Tuan Guru ni Aziz. Okay. Yang ni kita bawa contoh international.
Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Masya Allah tuan-tuan, tawaduk. Tuan-tuan boleh sampai lah ada video-video dia. Masuk saya lagi YouTube, Google, cari nama Ramadan Al-Buti. Tuan tengok dia ni, macam mana dia punya style. Dia bangsa Kurdi. Kurdi, tuan-tuan tahu Kurdi? Satu kelompok, satu etnik yang mereka ni duduk di kejiranan Turki, di kejiranan Iran, di kejiranan Iraq, di kejiranan Syria. Mereka duduk tang tu. Ada satu wilayah mereka. Mereka pernah jadi satu bangsa yang dipandang hina, Kurdi ni. Kurdis. Pernah satu masa dulu hina mereka ni sampai ke tahap apa? Kalau gelas minum tu, kalau geng mereka, bangsa mereka pegang minum, gelas tu, geng bangsa lain ni katok pecah bang. Tak mau dah minum. Bekas Kurdi pegang ni. Satu masa dulu, mereka ni dihina sampai macam tu. Population mereka dalam dunia lah ni, rasmi kata ada dalam 30 million, dan yang tak rasmi kata ada sampai 40-45 million ada mereka ni. Merata tempat ada, mayor, yang jadi mayor di Tehran hari tu orang Kurdi. Yang jadi hakim yang membicarakan kes Saddam Hussein, Kurdis. Dan diceritakan kononnya Saddam ni dulu ni pernah buat penaya dekat bangsa ni. Dia nak test chemical weapon dia pergi test dekat mereka ni, mati bergelempang. Konon ceritanya, wallahu a'lam. Kalau betul, berjawablah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. So, Dr. Said Ramadan Al-Buti ni, dia daripada etnik tu. Umur 4 tahun dah pindah mai ke Damaskus, ke Damsyik, mai duduk di Syria. Brilliant daripada awal, dan akhirnya dia buat PhD di Universiti Al-Azhar dalam bidang syariah. Dia ni recognize, satu dunia Arab ni recognize dia. Especially Dubai, negeri-negeri berjiran, Jordan, iktiraf keilmuan Ramadan Al-Buti ni. Dia level dia bukan level nasional, bukan level negeri ya. Dia level international. Satu dunia kenal, alam Islami kenal dia sebagai ulama. Tapi dia, Ramadan Al-Buti ni, dia jenis tak mau popular. Dia punya jenis macam tu. Tak mau. Hampa saya panggil dia pergi ceramah mana, negara mana. Dia kira aku nak mengajar masjid kat tepi rumah gitu ya. Tapi orang kenal dia pasal apa? By the time dia meninggal, ada 60 kitab besar dia tulis. 60 kitab besar. Kitab besar-besar. Dia tulis. Dan menjadi rujukan kepada sarjana Islam satu dunia. Dr. Said Ramadan Al-Buti ni, dia alim mazhab Sunni. Alim. Cuma dia tendensi dia kepada Sufi. Dia begitu influence dengan pemikiran Sufi Imam Al-Ghazali. Dia influence. Dan dia tak suka dengar orang mengkritik Imam Ghazali secara berlebih-lebih sampai ke tahap nak menghina Imam Ghazali. Dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dia ni orang bagus tuan-tuan. Ramadan Al-Buti ni. Tuan-tuan masuk YouTube, balik sekali masuk, type tengok perawakan dia, tengok appearance dia, tengok keilmuan dia, tengok dia orang macam mana. Ini pious. Orang-orang yang soleh dalam agama. Tapi sayangnya apa dia? Begitu sederhana sikap yang dia ambil, mati kena bunuh juga. Dia bom masjid tempat dia mengajar. Masjid Al-Iman. Di Damsyik. Dia tengah duduk mengajar ni. Dia bom. Hari ni tuan-tuan masuk dalam internet boleh tengok. Dia tengah duduk mengajar tafsir Quran. Masa tu darah mercik atas kitab Quran yang dia duduk mengajar tu. Dia bom dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walau macam mana pun akhir hidup dia, insya-Allah dia mulia kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bom 42 orang mati, 84 orang cedera. Dia masa dia mati, dia meninggal tu umur dia ikut kalender orang putih 84. Ikut kalender hijrah umur dia sudah 87. Masya-Allah, orang cukup hebat. Dia main ni kelas. Siapa-siapa mengajar, ustaz, ulama mana kaduk mengajar, dia main, dia boleh duduk di ujung tu, dia boleh duduk. Padahal dia satu tokoh besar, tuan-tuan. Tapi tidak ada riak-riak pada diri dia nak tunjuk hebat ni. Tak ada. Dia boleh main lo'om. Tahu lo'om?
Dia boleh buat mai, dia boleh selit masuk di hujung, dia duduk. Kau nak buat langut, tengok nak bagi kawan mengajar ni pucat takut pun tak. Dia ambil satu parking, dia duduk sana, dia duduk, dia dengar lagu tu ya. Kau sekali lagi dia nak komplain kawan ni mengajar tak betul, tak apa pun tak. Dia main duduk lagu tu ya. Ada satu video kurang, satu orang duk mengajar apa kan, nampak dia main, terus tak boleh mengajar, bangkit berdiri. Panggil ya Fadilat Syekh, panggil mai. Dia duk buat tu tak mau, dia nak mai tumpang duk ya. Kawan ni tinggal bangku ni, pi kat dia, pi pegang tangan heret, bawa dia mai juga, bagi bangku satu lagi suruh dia duduk. Minta dekat dia Syekh cakaplah sikit bagi orang duk dengar. Dia kata tak mau, saya mai nak dengar ya. Dia kata, tuan-tuan tengok muka dia masa dia bercakap tu, ikhlas nampak di muka dia. Kalau ramai ulama macam ni tuan-tuan, aman dunia ni. Kita tengok tu. Kita ni bukan nak tengok video tu saja. Kita ni bukan nak dengar apa yang dia cakap saja. Kita nak tengok ayat muka dia. Kita nak cuba nak selam masuk dalam diri dia. Kita nak tahu ikhlas dia tu. Tuan-tuan, nampak keikhlasan pada diri dia. Dia suruh juga dia bercakap sikitlah. Dia kata kita hari ni akramanallah. Dia kata Allah muliakan kita hari ni dengan kehadiran ni kawan duk mengajar. Dia kata begitu. Allah, kita tengok ni ya Allah tuan-tuan, macam ni punya ulama. Kalau ada ramai tuan-tuan, Allahu Akbar. Ini yang ayat ni dia nak kata apa? Dia kata wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang berkehendak dengan amalannya itu akhirat. Dia tak nak cari apa. Dia tak cari populariti, dia tak cari gelaran, dia tak cari duit ringgit, dia tak cari. Dia cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan beramal ia bagi akhirat akan amalan yang layak dengan dia. Dia buat takat mana dia boleh buat. Daripada mengerjakan apa yang Allah suruh, dia tinggal apa yang Allah larang kerana Allah semata-mata. Dan dia beriman kepada Allah. Yakni dia benarkan dengan hati dia bahawa Allah Tuhan dia. Nabi Muhammad itu Rasul. Quran itu kitab mulia. Dan mereka yang ada amalan yang diterima Allah lagi diberi pahala atasnya. Wa kullan nubiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Akan dua firqah ini tadi, iaitu yang nak cari balasan dunia dan yang nak cari balasan akhirat. Kami bagi akan mereka itu yang kehendak dunia dan kehendak akhirat daripada pemberian Tuhan kau di dalam dunia. Tuhan kata apa? Dua-dua jenis tadi ni. Hak nak cari dunia tak sabar-sabar ni dengan hak nak cari akhirat ni. Atas dunia Tuhan bagi belakang. Hak nak cari dunia pun Tuhan bagi kat dia. Hak nak cari akhirat pun Tuhan bagi kat dia. Dua-dua Tuhan bagi. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Dan tiadalah ada pemberian Tuhan engkau itu ketegahan daripada seorang mukmin ataupun kafir kurnia daripadanya. Tak ada siapa boleh halang Tuhan daripada nak bagi. Kapiak pun Tuhan bagi kaya. Orang kapiak pun Tuhan bagi sihat. Orang kapiak pun Tuhan bagi. Atas dunia ni apa yang dia patut dapat dengan usaha keras dia Tuhan bagi. Atas dunia ni. Dan siapa tidak boleh halang Allah daripada bagi. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Tengoklah olehmu betapa kami lebih setengah mereka atas setengah pada rezeki dan kemegahan. Tuhan kata tengok dalam dunia ni macam-macam. Ada orang Allah bagi lebih. Mengaji sama. Daripada sekolah rendah mengaji sama, sekolah menengah mengaji sama, masuk universiti pun sama, keluar sama profession. Tapi hak seorang ni very successful. Hak seorang lagi ni kira dia pun ada ijazah sama macam kawan tu, tapi kawan tu successful. Dia ni kira penat sikit. Tuhan bagi benda ni. Rezeki Tuhan nak bagi. Kalau kita faham benda ni, tak ada duka cita. Tak ada duka cita. Oh, dia pun ada master dalam electrical engineering. Kita pun ada master dalam electrical engineering. Tapi dia ni Masya Allah naik meletup-letup. Naik pum. Tu dia. Gaji turus. Apa dia panggil? Kita duduk dengar dekat jusa aja, jusa C, jusa B, jusa E, jusa tu pun tak sangka dah. Kita nak dapat 54 pun bercerai nyawa. Dia dapat jusa C, tu dengar kata jusa B, kita turus Syekh ni, dapat turus. Master's degree sama macam dia ni juga. Tapi dia ni kira 54 lah. Dia ni pecut pi, turus dua ada di atas tu. Allah kata apa benda ni? Unzur, Tuhan kata tengok ni benda-benda ni semua. Kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Bagaimana kami bagi satu orang lebih daripada satu orang yang lain. Itu rezeki. Kami nak bagi kat siapa? Itu habuan dia.
Hak dapat bersyukur, hak tak dapat bersabar. Itu saja dia kata. Baik. Dulu tuan-tuan ingat masa dia mula perkenalkan sistem palang kerja masa saya duduk kerja lagi dengan kerajaan dulu ni kan. Ketua jabatan boleh duk bagi prestasi apa semua kan. Satu kawan saya tapi arwah dah, dia meninggal dah. Dia meninggal boleh cerita. Bila diperkenalkan macam tu, dia ni kira mangkang lah. Dia ni memang dia nak main Bukit Eropah, dia nak balik Bukit Eropah, dia punya suka. Okey. Bila dah main macam tu, dia ada kena ada berapa persen kan mesti statik. Masa tu punya peraturan apa dia panggil tu masa tu. Mesti statik kata. Jadi bila kata mesti ada kaki tangan yang dapat statik, kawan-kawan tak nampak orang memang dia lah. Orang lain tak payah bimbang lah. Pasal saya ni lah duk main lambat, duk balik awal dengan cikgu sekolah, kelas tak masuk. Kan? Jadi kalau ada seorang mesti kena setting, orang lain kata kita tak payah bimbang lah. Dia ada darah, memang dia lah. Lepas tu, ketua jabatan pula bersilap, pergi bercakap depan kaki tangan lain. Pergi bercakap, kata, hampa selamat lah, kata, kita statik dah ada calon lah. Ketua jabatan sampai cakap lagu tu, sampai kat dia. Dia main masuk bilik ketua jabatan, dia kata apa tau? Saya tak mau kata apa, kata, kalau saya statik, dia kata, you muntah darah, dia kata. Senang tuan-tuan nak jadi head of department ni. Dia kata saya tak mau kata apa. Kalau saya statik, dia kata kat bos ni, kalau saya statik, you muntah darah, dia kata. Dia ni mandi tak basah, tidur tak lena. Dia dengar tu, dia kata kalau bagi kau orang lain itu satu kezaliman. Pasal calon bertunggai dah. Nak bagi kat dia, dia kata muntah darah. Nampak tuan? Ini soal rezeki, kan? Allah kata apa? Ada orang kami bagi kelebihan, ada orang kami tak bagi kelebihan itu. Hak dapat kelebihan bersyukur, hak tak dapat itu bersabar. That's it. Tak payah duduk serabut-serabut apa. Kan, kalau tak naik pangkat, bukan rezeki aku. Kalau dah bukan rezeki kita ni, sebab macam mana? Memang tak dapat. Tapi kalau dah kata rezeki kita, dia ke mana boleh main kat kita? Kan, dia pun buat gambar kartun. Dua orang, duduk ni satu perahu, duduk mengaikan. Ni geng kelab joran ni. Duk mengai. Dia ni lepas yang mata kai angkat ikan, lepas yang mata kai angkat ikan. Kira duk angkat ikan. Dia ni dengan duk lepas yang mata kai dengan dia lagu nak terlepas dengan buang kai tu sekali tak boleh sekong pun ikan. Dia tunjuk di bawah perahu tu dalam ayak ni. Hak dia ni ikan semua duk tuju pi, hak dia ni ikan semua duk lari. Dia nak abang dalam bentuk gambar tu, nak abang kata apa? Rezeki. Sama lah tuan-tuan. Kita buat kedai makan, kita masak punya sedap, orang tak main. Dia ni, kita pergi try makan di kedai dia, orang biasa, ya, taklah terang mana. Tapi ni dia ambil duk potong. Apa kita nak jelaskan keadaan tu? Rezeki. Allah bagi kat dia rezeki. Kita ni punyalah macam-macam dia buat. Allah tak bagi rezeki. Dan pasal apa Tuhan buat macam tu? Pasal Tuhan nak test. Kau hak dapat tu pun kalau dia tak bersyukur tak ada guna. Atas dunia dia dapat, akhirat tak ada apa. Kau hak tak dapat ni, atas dunia nampak macam rugi. Tapi kalau dia terima itu ketentuan Allah, akhirat dia dapat lagi besar nilai daripada kau yang dapat atas dunia. Itu saja. Maka Tuhan kata, unzur, tengok, dia kata benda ni. Kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Bagaimana kami bagi kat setengah orang lebih, kat setengah orang kurang. Dia kata, tiada dengan sebab iman dan kufur. Tiada dengan sebab salih ataupun fasik. Itu adalah ibtila, iaitu ujian dan pencubaan. Adakah sabar orang yang mendapat pahala itu, sabar dan syukur? Ataupun orang yang berdosa itu, adakah dia, orang yang rugi itu adakah dia redha dengan apa yang Tuhan tentukan dekat dia? Dan dosa itu dengan tiada redha dan kufur. Kalau dia tak redha, dia berdosa. Bukan dengan kaya ataupun dengan sebab miskin. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilah. Dan bermula balas akhirat itu terlebih besar darjah balasannya dan terlebih besar kurnia daripada balasan dunia. Hak akhirat tu lagi besar. Maka sayogia engkau amati dengan balai akhirat tiada dunia. Dia kata. Tuhan kata fokus akhirat. Jangan besarkan sangat dunia ini. Nah, wallahu a'lam. Baik, lepas ni insya-Allah kita masuk sikit aja 3 baris cerita tentang tegah daripada kita syirik Allah. 3 baris aja. Lepas tu dia masuk taat ibu bapa.
taat kepada ibu bapa. Oh, tajuk ni kira karut tuan-tuan. Tajuk taat kepada ibu bapa ni daripada viral pula saya bercakap pasal ibu bapa apa itu ni, lubang riuh rendah pula. Kan? Banyak pihak yang syok ni kuliah ni ada kaki ada gunting ni. Dia buat gunting ni, takat gunting kuliah tu satu, dia gunting daripada ni sampai ni. Dia ambil 5 minit ke 7 minit ke, dia viral satu. Hak lagi kreatif ni, dia ambil suara saja, dia bermain gambar lain pula. Habis dengan Rosyam Nur pun keluar sekali dalam tu. Saya ni dapat daripada orang lain pula. Orang lain pula tu hantar daripada mana atas tu. Hantar main tengok-tengok. Dengar suara macam suara aku. Tapi dah ni tak boleh kira pasal suara nak serupa ni pun makin ramai lah ni. Suara nak serupa kan dengar betul kan kita kan dengar lagi dia ada hari aku ni. Dia ambil suara saja, dia buat main gambar drama apakah cerita kata apa ibu bapa punya cerita. Tajuk ni dia touch semua orang. Pasal apa? Pasal semua orang ada mak, semua orang ada ayah. Kan? Semua orang ada mak. Saya pergi makan tom yum satu kedai baru ni. Kawan tom yum ni pula dah kalut mai isteri dia ni. Lah ustaz dia kata, dia ni orang selatan Thai Patani. Ustaz dia kata, Allah, video ustaz baru ni, saya rasa betul lah. Dia kata, hak badah satu ni, hak badah. Ada cerita ibu bapa ni, dia kata rasa betul. Saya tak ada nak jaga mak saya, dia kata. Saya kata, tak apalah, mak duduk di mana? Mak duduk Lixian tu lah, dia kata. Tu lah tak ada lah, kita moga kita hijau sini, dia kata. Tak apalah, dah kita duduk jauh. Tapi toleh lah dengar tu rasa kena saya, dia kata. Okay. Masing-masing orang. Kan masing-masing orang dia rasa benda tu touch diri dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ibu bapa ni semua orang ada. Semua orang ada. Hak masih hidup, hak dah tak ada. Hak masih hidup, dia jadi macam mana nak buat kan. Hak dah tak ada, dia jadi menyesal. Pasal masa ada tu tak dan nak berbakti dekat dia. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.